Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Alhamdulillah, proses pengundian berjalan lancar. Daripada lawatan saya ke semua pusat mengundi, 7 daerah mengundi, semuanya berjalan lancar. Cuma ada beberapa insiden lah, mungkin sama ada kecuaian atau sebagainya, saya tak maklum. Cuma ada satu laporan polis kita buat di daerah mengundi Kandang, di Sekolah Kebangsaan Datuk Bendahara Seri Maharaja. Jadi di mana KTM telah mengarahkan ejen tempat mengundi kita keluar. Jadi bila saya tiba di sana, mereka mengatakan bahawa itu kuasa dia untuk panggil ejen tempat mengundi keluar atas alasan masa minima 2 jam telah berakhir. Bagi saya, kalau bukan dia sendiri tak faham atau kecuaian, dia tidak faham klausa minima 2 jam itu. Jadi pada pemahaman kita ialah masa minima 2 jam itu ialah sekurang-kurangnya. Kalau ejen tempat mengundi kita diberi nak keluar 1 jam, maknanya 1 jam berikutnya tidak boleh diganti. Malangnya setelah 2 jam, ejen tempat mengundi kita diarah keluar. Jadi saya berasa sangsi, adakah ketua tempat mengundi faham tentang situasi atau klausa minima 2 jam itu, ataupun sengaja dibuat. Itu kita pulangkan kepada pasukan undang-undang kita untuk buat tindakan susulan. Dan wakil calon saya, Tuan Haji Bazain, telah buat satu laporan polis berkaitan dengan salah laku KTM tersebut. Kita minta, setakat ini kita minta pasukan undang-undang kita untuk berbincang dan untuk menjelaskan tentang perkara tersebut dari segi undang-undang. Jadi laporan telah dibuat. Jadi saya berharap pasukan polis juga menyiasat. Dan juga ada insiden kecil di mana orang yang tak mampu mengundi tiada waris untuk mengikut ke dalam pusat mengundi, dan akhirnya terpaksa petugas SPR mengalami kesukaran lah. Sebab memandangkan ada saya di tempat itu, bahawa saya pun ada menegur bahawa petugas SPR tak boleh memegang pen lah untuk memangkahkan sebarang pengundi untuk buat keputusan. Jadi itu antara isu-isu yang berbangkit. Yang lain-lain ialah isu-isu biasa setiap kali pilihan raya, di mana kadang-kadang peraih-peraih undi masuk ke dalam tempat mengundi, tempat kawasan mengundi. Ada 2 orang tadi di mana telah dikesan oleh ejen petugas kita di Sekolah Bendahara Seri Maharaja juga. Ada 2 orang memberi isyarat duduk di bawah kemah yang disediakan SPR, mengatakan untuk memberi isyarat untuk mengundi seseorang. Jadi akhirnya kita berjaya meminta petugas SPR untuk memandu 2 orang itu keluar daripada pusat mengundi. Jadi saya rasa antara insiden-insiden ini harus diberi perhatian oleh SPR, memandangkan tempoh mengundi masih berbaki 5 jam setengah lagi daripada sekarang. Jadi saya harap perkara lain tidak berbangkit selepas ini, kerana saya yakin bahawa SPR telah bersedia sepenuhnya untuk menguruskan proses pengundian seperti yang telah dirancang sebelum ini. Jadi selebihnya saya minta peguam kita, Saudara Mani Banan, untuk memberi ulasan berikut. Selamat sejahtera, salam reformasi. Perkara yang dimaksudkan telah berlaku di JDM Kandang, di Sekolah Kebangsaan Bendahara Seri Maharaja. Saya ingin membangkitkan Seksyen 14/1 di bawah Akta 5 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dahulu, sebelum mengulas tentang implikasi insiden yang telah berlaku. Di bawah Seksyen 14/1, ejen pilihan raya seseorang calon hendaklah dalam sesuatu pilihan raya, dia ada sub 1A. Perkara ini ditekankan oleh sub 1A. Saya bacakan sub 1A. Tiap-tiap ejen tempat mengundi atau ejen mengira seseorang calon yang dilantik di bawah subsection 1 hendaklah bertugas
atau hadir di tempat mengundi atau hendaklah menghadiri pengiraan undi di tempat mengundi itu sekurang-kurangnya selama 2 jam dan penggantinya hanya boleh masuk ke tempat mengundi itu apabila tamat tempoh 2 jam. Jadi maksud klausa ini adalah kalau seseorang PA kita, polling agent kita atau CHA kita masuk untuk melakukan tugasnya pukul 8, dia diwajibkan bertugas sehingga pukul 10. Pasal tu dekat sini dia kata dia gunakan perkataan sekurang-kurangnya selama 2 jam. Apa maksud sekurang-kurangnya? Minimum 2 jam. Alright. Katakan selepas pukul 10, andai kata PA kita nak teruskan, dia boleh teruskan, tetapi dia kena teruskan sehingga pukul 12. Bermaksud dari pukul 10 sekurang-kurangnya 2 jam. Jadi di antara pukul 10 hingga pukul 12, apa yang PA kena lakukan seharusnya adalah pergi balik kepada KTN, memaklumkan bahawa dia akan sambung bertugas selepas pukul 10. Maksudnya lagi 2 jam. Itu saja. Dan KTN hanya boleh terima pandangan PA kita dan melepaskan PA kita untuk tugas, sambung tugas selama 2 jam. Lepas pukul 12, andai kata nak tukar, boleh tukar. Kalau PA itu teruskan lagi 2 jam, tak ada masalah. Dia dari pukul 12 teruskan sampai pukul 2. Maksudnya kalau kita ada seorang PA yang boleh tahan lasak, dia masuk pukul 8, dia nak sambung setiap 2 jam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu peruntukan undang-undang, klausa undang-undang. Itu jelas. Alright. Tadi kita telah menghubungi RO dari bahagian unit perundangan Parti Keadilan Rakyat mewakili Pakatan Harapan, telah menghubungi pihak RO dan telah menghubungi SPR Melaka, dan mereka akui bahawa ada kekilafan dan perkara ini telah dibaiki dan kita tak ada lagi masalah dengan RO tersebut. Perkara ini dah dianggap boleh settle lah, dan kita berterima kasih kerana mereka telah menyelesaikan bahagian itu, dan kami minta komitmen bahawa kerjasama itu perlu diteruskan sehingga kami memperolehi borang 14. Itu yang penting. Perjalanan pilihan raya ni berterusan sehingga seseorang calon menerima borang 14 daripada KTM yang telah ditugaskan. Jadi perjalanan pilihan raya belum selesai. Jadi kita sekarang ada satu komitmen di mana kedua-dua pihak bersetuju bekerjasama, iaitu kami dari sudut calon, mereka dari sudut SPR, ada satu komitmen untuk bekerjasama. Jadi kita harap kerjasama itu berterusan sehingga tamat pilihan raya, sehingga kami memperolehi borang 14 dan keputusan selepas itu. Itu setakat ini. Jadi memang ada kekilafan, tetapi kekilafan itu berjaya dibaiki dan telah wujud satu kerjasama selepas itu. So, sorry, just now when your polling agent was ejected, did you have someone else to come in, or did you have a span of time where you didn't have a polling agent in that stream? Okey, takat yang kita maklum, dia mengambil masa jugalah untuk kita ganti, sebab sebenarnya kita dah tetapkan jadual untuk dia. Jadi kita dah ada masa, had masa supaya ejen yang seterusnya menunggulah. Malangnya tadi memang kita tak bersedia dengan ejen baru untuk ganti, sebab dia kata dia kena dapat pengesahan daripada SPR dahulu, ketua tempat mengundi tu. Saya tak tahu sama ada dia, saya sebut tadi sama ada dia faham tidak undang-undang itu atau dengan kecuaian dia. Saya tak mau buat tuduhan, tetapi saya rasa SPR harus tindak supaya meminimumkan persepsi orang ramai terhadap SPR lah. Itu yang kita jaga. Tapi banyak tadi hasil lawatan saya di beberapa pusat dapat kerjasama yang baik daripada petugas dan juga KTM. Cuma ada sikit-sikit macam kecuaian
bila nak semak, menyerahkan IC, nak tengok muka, kadang-kadang terlupa nak tarik emas tu ke bawah. Jadi saya ada buat teguran juga. Jadi tentang yang nak memangkah tadi untuk OKU tu pun dia problem juga. Saya tak tahu macam mana, tapi cuma jalan yang terbaik saya minta SPR ialah memastikan kalau OKU yang rasanya tak boleh memangkah, dia harus dibenarkan waris untuk mengikut bersama. Jadi fair untuk semua orang. Cuma saya haraplah SPR berjaya mengeluarkan persepsi terhadap kerja mereka. Sepatutnya KTM yang dihantar itu seharusnya orang yang dah cukup terlatih lah, supaya tidak berlaku perkara berbangkit yang macam ni. Jadi, apa implikasinya kepada apa yang berlaku? Saya ambil bahagian kenal. Saya Adi Muhammad Babang Jenayah Yusuf, wakil calon N18 boleh wakil. Dan bila kejadian ini pagi tadi bulan lebih kurang, dan kita jangka kesilap apa ada lekang waktu mungkin setengah jam sebelum dapat ganti, berbagai perkara boleh terjadi. Jadi untuk mengelakkan tu, untuk defend kita, itu yang kita sama-sama pakat. Saya mewakili gerai wakil calon, saya buat laporan polis. Jadi di situ kita bimbang, kita rasa ada penipuan ataupun ada salah guna kuasa. Jadi di situ manipulasinya memang ada, kita nampak. Itu yang sebabnya kita buat tu. Itu yang pihak SPR dia nak ni dah kau tim, dah cerita baik, kita selesai. Tak apa, tetapi kita ni ada pengikut. Kita ni ada penyokong, kita ni ada pengundi. Pengundi kita pun tak puas hati. Kita sekurang 2-3 orang, tapi yang bawah kita 17,000. Kita fikir 17,000 lebih pengundi daripada yang lain. Jadi kita harap supaya perkara ni tidak akan berulang. Rekam 15 minit pun macam-macam boleh terjadi. Kita ni kalau setengah jam lagi terjadi macam-macam juga. Jadi sebelum terjadi lebih lanjut, lebih parah lagi, kita buat laporan. Itu saja. cuma sepatutnya lah bagi saya KTM itu harus memberhentikan proses sementara dia meminta pengesahan daripada SPR itu sendiri. Dia maknanya proses pengundian tu terus berjalan tanpa ejen daripada kita lah. Sepatutnya apa yang dia buat dia kena berhenti lah, sebab dia pun tak boleh bagi kita satu tempoh masa bila untuk selesaikan tu. Tapi saya selepas dapat pengesahan lebih daripada setengah jam lah baru ejen kita dibenarkan masuk. Dan dia dibenarkan. Maksudnya Cikgu, dalam masa setengah jam tu adakah pihak Cikgu bimbang ketiadaan PAR di situ akan menyebabkan orang kata berlakunya penipuan ataupun tekanan guna kuasa? Secara umumnya bukan kata kalau kena ke ejen kita, kalau kena ke ejen daripada parti lain, mereka juga harus berasa bimbang lah. Saya yakin mereka akan berasa bimbang kerana mungkin berlaku manipulasi dan sebagainya. Jadi itu sebab saya kata tadi, kalau boleh proses itu berjalan dengan bagus. Kalau ada sebarang isu sepatut diberhentikan sekejap dan berbincang, kemudian tak timbullah persepsi apa-apalah tentang persepsi buruk pada SPR itu sendiri. Saya sangat yakin bahawa SPR bekerja keras untuk memastikan perjalanan pilihan raya ini berjalan dengan adil dan saksama. Tetapi disebabkan insiden saya anggap terpencil lah, tetapi kerap berlaku sebenarnya dalam pilihan raya yang sebelum ini. Sebab dari pengalaman saya lah, selepas ini benda besar yang kita kena hadap ialah tentang borang 14. Saya dulu pun mengalami masalah yang sama. Ada KTM yang mengatakan wakil kita, wakil kaunting itu tak boleh diberikan salinan borang 14 itu. Boleh berlaku sampai macam tu sekali. Jadi saya harap petang ini dia berjalan dengan baik, lancar dan saksama. Supayanya semua parti diberi akses pada hak yang terkandung dalam undang-undang pilihan raya itu sendiri. Cikgu nak tanya, sorry, tadi dalam polling stream masa ejen dihalau kan, waktu tu ejen dari PH saja ada ke atau parti lain pun ada? Parti lain ada, tapi yang tak kena halau, walaupun tak kena halau yang kita saja. Kalau halau tu macam kasar lah, diminta keluar lah. Dia agak kasar juga tu. Maksudnya PAR yang lain yang masuk waktu yang sama tapi tidak diminta Tak minta keluar. Itu pelik jugalah.
kenapa berlaku begitu, kenapa kita saja. Dan bila saya tanya dia, kalau tak boleh selesai, saya ada sebut tadi, kami akan buat laporan polis. Dia agak sombong lah. Ayatnya dia kata, saya pun boleh buat laporan polis terhadap awak. Saya tak boleh terima lah yang tu. And then macam sekarang Cikgu Rafi kata dah settle lah dengan SPR. kan. So laporan polis tu tarik balik ke betul? Kita tengok kalau Saudara Mani boleh beri penjelasan. Bahagian tu kita biarkan dulu sebab proses sedang berjalan, ya. Proses sedang berjalan. Macam saya katakan tadi, ada komitmen untuk meneruskan kerjasama. Jadi perjalanan pilihan raya masih lagi berjalan. Jadi kita tak nak membuat apa-apa keputusan, tetapi kalau kerjasama tu memang ikhlas, kita terima dengan hati yang terbuka. Alright? Saya ingin bangkitkan dua isu kat sini. Isu yang penting. Satu berkenaan dengan KTN, satu lagi berkenaan dengan Borang 14. Yang berkenaan dengan KTN, bukan di sini saja, malahan di beberapa tempat kita nampak pacar kita di alam. Lepas tu ada satu lagi tempat di mana nombor siri tak dimaklum. KTN kata tak perlu bagi tahu kamu nombor siri. Dia praktis yang biasa adalah setiap 2 jam you kena bacakan nombor siri. Sebab kalau you tak bacakan nombor siri, macam mana kita nak tahu berapa ramai yang datang mengundi dan macam mana kita nak imbangkan nanti dengan kertas undi yang keluar. Jadi saya rasa macam 2-3 hari yang lepas saya buat 6 tuntutan terhadap SPR. Dan salah satu tuntutan dalam tuntutan yang Pakatan Harapan bangkitkan adalah supaya KTN ini dididik dengan lunas perundangan yang betul. Jadi kita ada problem yang sama. Satu KTN faham, satu KTN tak faham. Padahal benda tu dah ada dalam akta yang berkaitan dengan pilihan raya. Mengapa benda ni tak boleh diguna pakai dengan kepandaian dan kebolehan yang sepatutnya ada? Jadi saya mohon KTN perlu akur bahawa di Malaysia ada satu presiden. Baru-baru ni di rantau, KTN telah melampaui apa yang ada dalam akta pilihan raya. Walaupun insiden itu sebelum pilihan raya lah, tetapi dia telah melampaui. Dan saya rasa reporter yang ada tahu apakah implikasi apabila KTN membuat keputusan sendiri tanpa mengikut lunas perundangan. Kes itu adalah sebagai satu kes presiden. Walaupun bukan berlaku semasa pilihan raya. Dia berlaku sebelum pilihan raya itu berlangsung. Tetapi presidennya adalah KTN perlu tahu kuasa dan tanggungjawabnya, perlu mengikut lunas perundangan yang sedia ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak merujuk kepada satu notis yang ditampal di semua meja-meja pacak kita. Dia tulis kat sana, tajuknya adalah peringatan kepada ejen tempat mengundi ETN dan ejen mengira undi EMU. Alright, saya terus ke nombor 5 yang penting. Begini bunyinya, saya baca verbally. Borang 14 hendaklah ditandatangani oleh EMU dan tidak perlu dicop oleh KTN. Saya ulang lagi sekali. Borang 14 hendaklah ditandatangani oleh EMU dan tidak perlu dicop oleh KTN. Lepas itu disambung, borang 14 akan diberikan kepada setiap EMU yang adil setelah selesai semua urusan di tempat mengundi. Okey? Apa notis ni? Apa maksud notis ni? Maksud notis ini adalah borang 14 itu hendaklah ditandatangani oleh EMU. Siapa EMU? EMU adalah ejen mengira undi. Jadi notis kata ejen mengira undi kalau ada 4 orang akan tanda tangan. Okey. Lepas tu dia pergi ke barisan seterusnya, dia kata dan tidak perlu dicop oleh KTM. Tidak perlu dicop oleh KTM ini, dia bold. Dia hitamkan, dia pekatkan. Dia kata tak perlu dicop.
persoalan yang bangkit adalah dua persoalan yang penting yang dibangkitkan. Sebab ini seluruh tempat ada. Semua tempat ada. Okey. Mana arahan untuk KTM tanda tangan? Mana arahan untuk KTM tanda tangan? You letak satu notis mengatakan bulat-bulat korang 14 hendaklah ditanda tangan oleh EMU. Tapi you tak letak pun korang itu perlu ditanda tangan oleh KTM. Itu isu pertama. Isu kedua, you boldkan kata tidak perlu dicop oleh KTM. Maksudnya, besok bila saya ada satu borang, KTM tak tanda tangan, tak ada cop daripada SPR, kalau ada isu selepas ini, seperti contohnya kalau kami nak bangkitkan kes di mahkamah, bagaimana borang 14 ini akan jadi borang yang sahih? Padahal yang tanda tangan adalah EMU, bukan KTM. Tak ada cop KTM. Jadi saya rujuk. Saya sebentar lagi akan menghubungi pengarah atau timbalan pengarah SPR Melaka untuk mendapatkan penjelasan, dan saya akan mohon kerjasama daripada timbalan pengarah atau pengarah SPR untuk memastikan bahawa setiap KTM tanda tangan borang 14 dan letakkan cop SPR sebelum diberikan kepada setiap EMU. Bukan saja daripada parti kami, malahan kepada semua wakil counting agent sebentar nanti. Ini bukan isu parti mana yang kita wakili tau. Ini adalah isu kita menghormati lunas perundangan yang sedia ada. Saya harap jelas apa notis yang diberikan dan apa yang kami bincang. Okey, saya boleh letak phone saya sebab saya tak ada nombor telefon semua rakan-rakan media. Boleh screenshot. Ini adalah apa yang ada dilekatkan di meja setiap polling agent counting, dan boleh rujuk kepada nombor. Aneh sungguh boleh bold tak perlu cop. Saya pun pening. Kalau dia kata perlu cop dan you bold benda tu, at least okey lah, understandable. Menunjukkan ada benda tu penting kan. Ini tak perlu you letak bold. Something is not right. Dan saya, kalau saya tak bangkitkan isu ni, saya rasa selepas tamat nanti, counting nanti, memang kecoh benda ni. Sebab dia akan tunjuk ini, kami ada notis yang mengatakan saya tak perlu tanda tangan, saya tak perlu cop. Manakala undang-undang mengatakan dia kena tanda tangan. Ada persoalan. Jelas Terima kasih. Okey. Itu boleh ambil itu ambil gambar kan? Yang ni boleh ambil. Ya, nanti boleh WhatsApp tak? Ya, kita tak ada nombor. Masalahnya. Apa dia orang boleh ambil? Nanti boleh ambil sini. Okey. Ambil gambar lah juga. Ya. Jangan ambil je. Jangan ambil phone. Bangun. Kamu jadi isu juga. Dah habis dah. Pun saya jadi mahal. Tu sama benda yang sama. Daskon nak berak. Kalau nak salinan ada sana. Saya ambil gambar tu. Kalau nak salin boleh lah. Jadi gambar saya juga untuk report saya. Something wrong.